يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi yang telah mencaci Nabi Musa.
Lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Sesungguhnya, kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Dengan kesanggupan manusia memikul amanah itu, maka akibatnya Allah akan menyeksa orang-orang lelaki yang munafik, serta orang-orang perempuan yang munafik, dan orang-orang lelaki yang musyrik, serta orang-orang perempuan yang musyrik. Dan juga Allah akan menerima taubat orang-orang lelaki yang beriman, serta orang-orang perempuan yang beriman. Dan sememangnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita berada pada penafsiran ayat-ayat terakhir Suratul Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-22. Bermula ayat yang ke-69 sehinggalah ayat yang ke-73. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan hukum haram melakukan apa saja bentuk penghinaan dan tuduhan, pembohongan kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang segala perbuatan ini mengakibatkan kekufuran. Dan perintah Allah SWT kepada orang beriman supaya bertakwa dan tidak mencontohi perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang kita bacakan juga menjelaskan tentang amanah yang pernah Allah tawarkan kepada makhluk-makhluknya yang lebih besar, yang lebih kuat. Kemudian menerangkan bagaimana amanah ini yang akhirnya dipikul oleh manusia. Dan Allah menjelaskan di antara sifat umum manusia, mereka ini zalim, cuai lagi jahil. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa Allah akan mengazab orang-orang munafikin, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan orang-orang kafir, lelaki ataupun perempuan. Dan Allah sentiasa menawarkan keampunan kepada orang beriman, lelaki maupun perempuan. Kerana Allah itu pengampun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau sebelum ini ayat yang kita bacakan menjelaskan tentang watak-watak para munafikin dan watak-watak orang kafir dan watak-watak orang yang lemah iman dalam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Menghina para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina segala perkara yang menjadi syiar agama. Maka Allah memberi amaran, kalau mereka tidak menghentikan penghinaan tersebut, nescaya Allah akan binasakan mereka. Dan mereka tidak akan lagi berada di sekeliling orang beriman, kerana Allah bersihkan orang beriman daripada kejahatan mereka. Dan Allah Ta'ala menjelaskan laknat yang akan menimpa sesiapa sahaja yang menyebut perkataan-perkataan penghinaan kepada Islam, kepada umat Islam, khususnya kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan kepada para anbiya seluruhnya, dan juga kepada isteri para Nabi. Maka pada ayat yang kita bacakan pada malam ini,
Allah Ta'ala memberi satu contoh. Kelompok yang pernah Allah muliakan menjadi umat terbaik. Bukan menjadi umat pilihan. Daripada kelompok ini, Allah lahirkan Nabi-Nabi yang ramai. Mereka ialah Bani Israel. Tetapi kerana mereka menghina Nabi-Nabi mereka, mempermainkan perintah-perintah Allah, maka daripada umat terpilih menjadi umat terlaknat sepanjang zaman. Kalau sebelum ini Allah menyebut secara umum siapa yang melakukan ataupun menghina Nabi SAW, bahkan Nabi-Nabi, menghina Islam, akan dilaknat di mana pun berada. Maka pada ayat yang kita bacakan ini Allah menyebut contoh kaum yang dilaknat. Siapa? Kaum Yahudi. Kaum ini yang telah diberikan kemuliaan sebelum ini. Telah diberikan, diangkat sebelum ini dengan pengutusan hampir 2/3 di kalangan para rasul di kalangan mereka. Bahkan kadang-kala mereka diberikan dengan 3 orang rasul sekaligus. Sebagaimana Allah utuskan kepada mereka Zakaria, Yahya dan Isa alaihi wassalatu wassalam pada satu zaman. Kadang-kala Allah berikan sekaligus kepada Bani Israel sebagaimana Allah berikan, Allah wahyukan Musa dan Harun. Dan Allah Ta'ala menggantikan secepat-cepat Rasul bila mana mereka mati. Bila matinya Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, maka Allah menggantikan dengan Nabi Allah Yusha bin Nun alaihissalam. Dengan cepat, menunjukkan bahawa umat ini umat terpilih. Tidak dibiarkan umat ini tanpa Nabi, tanpa Rasul. Maka ini kemuliaan mereka pada mulanya. Sehingga Allah menjadikan mereka kaum yang terlaknat sampai hari kiamat. Bahkan menjadikan kaum yang akan dibunuh oleh orang beriman. Mereka akan dilaknat di mana pun mereka berada. Kaum yang tidak akan punya negara. Kalaupun punya negara, tidak ada kedaulatan. Kalau orang Islam, ada negara. Orang Kristian ada negara. Orang Hindu ada negara. Orang Buddha ada negara. Yahudi tak ada negara. Walaupun mereka cuba mewar-warkan bahawa negara haram Israel itu negara. Tapi banyak negara tak iktiraf. Hampir keseluruhan negara Islam tidak iktiraf. Sebahagian daripada negara di Amerika Selatan tidak iktiraf. Dan kalaupun mereka berbangga dengan negara Yahudi, mereka tidak punya siadah, kedaulatan. Manakah mereka sentiasa ketakutan. Sentiasa siap siaga dengan peperangan kerana takut. Sentiasa bimbang. Dan mereka sentiasa menyamak. Produk-produk mereka takut tak laku, mereka jenamakan ni produk daripada Canada. Daripada Palestin. Mereka tak akan kata produk negara Israel. Kurma yang dijual pun dinamakan nama Palestin. Biar orang beli. Letak kurma Israel, siapa nak beli? Mereka cari negara-negara yang boleh mereka menumpang pengeluaran produk. Maka banyak negara yang menjadi port kepada mereka. Mereka tak mampu zahirkan diri mereka sendiri kerana mereka takut dipulau, dihina. Nak sebut produk-produk Yahudi, mereka takut. Berbanding orang Islam sebut ini produk orang Islam. Lalu mereka bersembunyi dalam identiti banyak negara. Mereka terpaksa berada di banyak negara bagi mempengaruhi politik dan negara tadi sebagai pelindung untuk mereka. Amerika sebagai contoh. Perancis. Bagi negara Arab, mereka berlindung di Maroko. Mereka masuk dalam pentadbiran oleh kerana Maroko berlaku perebutan kuasa. Maka Yahudi main peranan. Sehingga hari ini Maroko ada perebutan kuasa. Antara anak yang muda yang berusia 21 tahun dengan bapa saudaranya. Maka Yahudi pun masuk campur. Sebagai agenda berterusan mereka supaya negara Arab yang bernama Maroko ini terus menjadi hak mereka. Berselindung di sebalik negara ini. Dan ini kisah kaum yang dahulu dimuliakan, akhirnya mereka hari ini hilang dia punya kemuliaan mereka. Maka Allah nak cerita pada malam ini tentang Yahudi yang dilaknat. Supaya kita belajar, jangan menghina nabinya. Jangan menghina agama Allah, kelak kamu juga dilaknat seperti Yahudi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takunu kalladzina azaw Musa. Jangan kamu menjadi seperti Yahudi yang menyakiti Nabi Musa AS. Apa maksud menyakiti Nabi Allah Musa AS? Diriwayatkan bagaimana orang-orang Yahudi
sentiasa mencari apa-apa yang disebut kelemahan Nabi Allah Musa. Sama ada secara khilqiyah, tubuh badannya, ataupun secara perangainya. Mereka akan kata pada Nabi Musa, fabarra'ahu Allah, maka Allah Ta'ala menyucikan Nabi Musa. Mimma qalu, daripada apa yang mereka katakan. Diriwayatkan dalam hadis daripada Ibnu Abbas. Qala li Musa qaumuhu, kaum Bani Israel berkata pada Musa, mereka duk cakap sama-sama mereka, innahu adar. Adar yang cacat kemaluan. Musa tu cacat kemaluan, adar dipanggil. Dapat kalimah baru ni, yang guna jangan salah guna, adar. Dia ni cacat kemaluannya. Perkataan adar ialah pada batu dia tu bengkak, jadi besar. Maka disebut adar. Ini kerana Nabi Allah Musa AS tidak mandi bersama Bani Israel. Bani Israel mereka ini suka mandi telanjang secara berjemaah, ramai-ramai. Itu cara mereka buat. Nabi Allah Musa tidak mandi bersama mereka. Nabi Musa bersendirian keluar ke satu tempat dan Nabi Allah Musa meletakkan pakaiannya di atas batu. Letak di atas batu. Kemudian Nabi Allah Musa pun mandi dalam keadaan telanjang. Dan jumhur ulama menyatakan harus mandi telanjang ketika bersendirian. Tak ada masalah. Tak makruh, tak salah. Walaupun ada setengah ulama kata bahawa mandi dalam keadaan telanjang ketika mana bersendirian ini adalah dilarang. Dan ini mazhab Ibnu Abi Layla. Dan berdasarkan hadis yang tidak kuat. Hadis yang banyak menceritakan harus seorang itu mandi telanjang dengan syarat tak ada orang lain yang boleh melihat auratnya. Dibenarkan, tak salah. Sebagaimana kisah Nabi Ayub mandi telanjang, Nabi Allah Musa mandi telanjang dan sebagainya. Tapi kalau dia nak pakai kain basah itu terpulang pada dia. Tapi nak cerita hukum harus. Maka Nabi Musa AS pun mandi telanjang dan meletakkan pakaian di atas batu. Maka tiba-tiba batu ni pun bergerak. Melarikan pakaian Nabi Musa. Maka Nabi Musa tengah mandi tengok pakaian dia bergerak, batu tu bawa. Maka Nabi Allah Musa kejar batu tu dengan tongkat dia bawa, kejar. Sehingga dia melintasi tempat Bani Israel yang mandi ramai-ramai telanjang tu. Lalu mereka pun melihat Nabi Musa dan melihat tidak ada kecacatan yang mereka fitnahkan. Maka Nabi Musa dia tak perasan ramai orang, dia terus pukul batu tu, nak marah ke batu tu. Dia ambil tongkat di batu, dia pukul batu tu. Kan dia buat lari pakaian dia. Ini disebut dalam hadis yang sahih yang menceritakan bagaimana Allah Ta'ala membersihkan Musa. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Musa ini melakukan penzinaan. Berzina. Ini dilakukan oleh Qarun. Qarun berpakat dengan seorang perempuan. Untuk menjatuhkan reputasi Nabi Allah Musa. Dengan mengatakan dia bermain dengan perempuan berzina. Dan perempuan itu dibayar dengan sejumlah besar wang oleh Qarun. Untuk memfitnah kepada Nabi Musa AS. Maka ketika mana wanita itu, Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Dan Qarun terus menuduh Nabi Musa dengan tuduhan bukan-bukan. Di hadapan pengikut-pengikut Nabi Musa. Lalu Allah berkata kepada Musa, lalu Musa berkata pada wanita tersebut, cakap betul atau Allah melaknat kamu? Akhirnya wanita ini berkata, sebenarnya aku diupah oleh Qarun untuk memfitnah kamu. Maka ketika itu Nabi Allah Musa marah kepada Qarun. Yang berakhir dengan ditenggelamkan Qarun. Disebabkan mereka atau Nabi Qarun ini cuba untuk memerangkap Nabi Musa, mengkhianatinya dengan tuduhan palsu. Yang ketiga, di antara idza fitnah mereka kepada Musa, ialah mereka menuduh Nabi Allah Musa AS membunuh Nabi Allah Harun. Diceritakan bila Allah mewahyukan kepada Nabi Musa melalui Jibril, wahai Jibril, Harun akan mati. Harun AS dia mati dulu. Maka Nabi Allah Musa bawa Harun ke satu tempat. Lalu mereka berjumpa satu tempat yang indah. Yang berhampiran dengannya satu pokok yang tak pernah mereka lihat. Tiba-tiba Harun berkata, sesungguhnya aku rasa macam nak tidur, penat. Dan aku nampak ni katil ada kat rumah tu macam indah, aku nak duduk, nak tidur. Tapi aku takut tuan dia marah. Kata Musa AS, tidur. Kamu tidur rehat dulu, aku jaga. Kalau tuan dia marah, aku ada. Aku jawab. Lalu kata Harun, tak boleh, kena tidur sekali. Biar kita kena marah dua-dua. Tidur di sini. Maka Nabi Allah Musa kata, baik.
Kemana tidur maka Allah mencabut nyawa Nabi Harun. Dan Musa pun balik bersendirian. Lalu kaum Bani Israel bertanya, di mana Harun? Kata Musa, Harun Allah dah wafatkan. Lalu mereka kata, bukan kamu membunuhnya. Ini kerana Bani Israel lebih sukakan Harun kerana sifat lembut dia. Lalu kalau mereka buat kemungkaran, Harun ni tak tegas sangat. Dia tak macam Musa, terus tampar je. Pukul terus. Musa ni tegas. Dia tak ada cerita-cerita berlembut-lembut, tak ada. Dia satu perbezaan perangai. Harun lebih lembut. Dia lebih suka bercakap. Cakap je, cakap. Musa tak, dia bercakap dengan tangan di sini. Dia bergerak, dia orang bengkel. Sehingga Bani Israel takut dengan Nabi Musa. Lalu bila mati Harun, mereka gunakan kesempatan ini melampiaskan kemarahan yang terpendam. Untuk berkata Musa membunuh Harun. Walhal Nabi Allah Musa menyatakan bahawa Harun ini Allah dah wafatkan. Dan Nabi Allah Musa AS kata Hasan Basri, seorang yang mustajab doa di sisi Allah. Dia tak akan minta sesuatu melainkan Allah bagi. Lalu dia berdoa kepada Allah bagi menunjukkan kebenaran. Akhirnya diturunkan tempat di mana Nabi Allah Harun berbaring untuk menunjukkan Nabi Allah Harun ni mati. Ini kisah kewafatan Nabi Allah Harun. Dan demikian juga mereka Bani Israel ini bukan sekadar kata pada Musa, dia kata kepada Nabi Yusha' bin Nun. Ini kerana satu hari bila Nabi Allah Yusha' bin Nun menemani Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Allah Musa melihat sekumpulan malaikat sedang menggali kubur. Dia kata, ini kubur siapa? Indah, lawa, comel. Dia kata, ini untuk seorang hamba Allah. Lalu kata Musa, hebatnya hamba Allah ini dengan kubur yang begitu indah. Lalu kata malaikat, dia adalah kamu. Maka Musa turun masuk dan dia mati. Dan dikebumikan oleh malaikat. Maka Yusha' balik dalam keadaan dia berseorangan. Orang tanya, mana Musa? Dah mati. Lalu mereka mundur, Yusha' pula bunuh Nabi Musa. Sehingga Yusha' berdoa pada Allah. Kata, Yusha' bin Nun, beri tempoh aku 3 hari, buktikan aku tak bunuh dia. Bahkan Allah yang wafatkan. Dan Nabi Allah Harun wafat ketika usianya 123 tahun. Manakala Nabi Allah Musa wafat ketika usianya 120 tahun. Beza mereka 3 tahun. Tentu Harun ni abang kepada Nabi Allah Musa AS. Ini beberapa peristiwa Bani Israel yang menghina para Nabi. Menuduh membunuh. Kan itu satu hari, bila Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang dalam peperangan Hunain. Tiba-tiba salah seorang berkata, cara bagi ni tak betul dan tak adil. Perkataan itu menyakitkan Rasulullah. Sebab menuduh Rasulullah tak adil, ia satu benda yang besar. Seorang menuduh seorang tu tak adil, dia kena bertanggungjawab dengan tuduhan tu. Sebab tuduhan tak adil ni bukan tuduhan kecil. Seorang hanya melampiaskan marahnya kerana tak dapat bahagian dia, lalu dia kata tak adil. Maka tuduhan tadi tuduhan yang berat. Sebab bila sebut tak adil makna zalim, dan zalim ni besar di sisi Allah. Dia bukan satu benda main-main, bukan suka-suka kita kata tak adil, tak adil, tak adil. Tak boleh suka-suka kita. Apatah lagi kita kata pada orang-orang baik, orang soleh yang tahu tentang dosa tak adil. Apatah lagi nabinya. Kata Rasulullah, kalau aku tak adil, siapa adil? Dan ketika itu Nabi SAW berkata, rahmatullahi ala Musa, faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Allah merahmati Musa, dia dituduh lebih banyak pada aku, tapi dia sabar. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Allah Musa AS banyak fitnah yang dikatakan. Kita sebut tadi 3 fitnah. Kata bunuh Harun, berzina, dan juga mempunyai kecacatan pada tubuh badannya. Gedek Bani Israel berkata begitu pada Nabi Musa. Dan demikian mereka kata pada Nabi-Nabi lain seperti Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Mereka kata Sulaiman tu ahli sihir. Mereka berkata Daud itu mengambil bini orang. Suka ambil bini orang. Mereka berkata pada Nabi Lut berzina dengan anak sendiri. Puluhan kata-kata ittihamat tuduhan mereka. Dia cakap ikut sedap mulut dia. Kata hati-hati kita kalau kata korang ikut sedap mulut kita ni. Bahaya. Kita tak ada bukti. Kita kalau cakap tak ada bukti, benda tu kembali pada kita. Sebab itu Nabi Allah Isa AS, ketika mana dia melihat seorang mengambil barang depan dia. Dia curi. Dia tengok. Dia kata, sarakta. Mu ni mencuri. Lalu kata lelaki ini, mas saraktu, aku tak mencuri. Lalu kata Nabi Isa sebab dia tak ada bukti. Mataku membohongi aku. Kadzabat ainaya. Sebab tak ada bukti. Tak boleh cakap lebih kurang.
Orang yang suka bina persepsi, orang yang suka bina naratif. Ayat baru, naratif. Suatu bentuk, kita katakan, cuba memburukkan imej tanpa buat bukti. Maka ini satu benda yang besar di sisi Allah, bukan kecil. Dia bukan benda kecil. Dan kita juga diajar tidak melulu untuk menuduh seorang tanpa unsur periksa, tanpa kita ada bukti. Hanya sekadar wansaka kita. Memang saya sangka macam tu. Ingat Allah sebut dalam Quran. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadis. Jangan kamu menyangka-nyangka macam tu. Kerana menyangka-nyangka itulah sebohong-bohong perkataan. Saya rasa awak ni macam ni. Awak rasa-rasa awak ada bukti? Tak ada. Saya rasa. Saya tahulah. Tahu macam mana? Tahulah. Dia main ayat. Tahulah. Tanya mana bukti? Tahulah. Kata perkataan ini bahaya. Ini dhan. Allah sebut dalam Quran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan tidak pernah menepati kebenaran. Wasangka kita tu tak akan menepati kebenaran. Maka Allah Ta'ala menceritakan daripada kaum yang mulia kerana mereka menyakiti Nabi Musa. Azau Musa. Maka Allah tak akan membiarkan siapa pun menyakiti para nabinya. Atau hamba-hamba yang beriman yang soleh, mereka Allah akan bersihkannya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Allah akan bersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Wa kana indallahi wajiha. Adalah Nabi Musa itu mulia di sisi Allah. Bukan sekadar Nabi Musa, bukan Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan orang-orang beriman, orang soleh. Kita hati-hati dengan orang, terutama zaman viral. Zaman kita katakan benda fitnah petik kat jari. Zaman di mana kita cuba menganalisis sendiri bukti kita. Hanya tengok gambar, kita pun beri persepsi dan sebagainya. Maka semua ini fitnah sah. Supaya kita tahu bahawa orang-orang yang cuba untuk menyakiti Nabi secara utamanya, Rasulullah utamanya, Nabi Muhammad SAW secara khususnya, dan orang beriman secara umumnya. Sebab itu kata Imam Syafi'i, orang beriman ini, orang bertakwa, orang soleh, bila mereka dituduh bagaikan dibakar setanggi. Disangka kayu itu terbakar, maka akan rentung dan hangus, rupanya mengeluarkan haruman yang wangi. Tak sama kayu bakar biasa dengan kayu yang namanya kayu gaharu. Atau kita sebut setanggi, tak sama. Sama-sama terbakar berasak. Yang ni berasak kelung sampai sesak nafas. Yang ni berasak wangi sehingga menceriakan suasana. Ramai orang cuba untuk kutuk ulama-ulama yang soleh. Dituduh menipu sekian-sekian. Maka bukanlah benda yang baru. Kerana ada yang lebih mulia pada mereka. Nabi-Nabi juga dituduh menipu, bohong, ahli sihir, gila, membunuh dan sebagainya. Tanpa ada bukti. Hanya tuduhan. Untuk membina naratif palsu. Maka hati-hati dengan setiap perkara-perkara tersebut. Khususnya melibatkan orang soleh. Orang baik. Orang yang kita tahu takwanya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan katakanlah sesuatu dengan benar. Apa maksud kata yang benar? Artinya, sentiasa benar dalam seluruh urusan kamu. Dan jangan terpercaya dengan pembohongan-pembohongan. Banyakkan ucap la ilaha illallah. Damaikan manusia yang bergaduh. Dan juga perkara-perkara baik yang lain. Sehingga kita tak sibuk untuk melakukan perkara yang tak ada faedah untuk kita. Contoh kita diajar, dia sebut qaulan sadida ini, berkaitan dengan perkataan yang benar. Kita diajar tidak mencampuri benda-benda yang kita tahu betul atau salah. Ni berbalah rumah tangga orang. Kita tak tahu betul atau salah. A betul ke B betul, kita pun tak tahu siapa salah. Siapa betul. Mungkin kerana si A lebih pandai main media sosial, nampak dia lebih betul. B tak pandai. Contohlah. Ini kita tak tahu, maka jangan campur. Sebab itu bila sebut, katakan kataan yang benar, artinya benda-benda yang benar yang kita cakap. Kita benda yang saya kata tak tahu apa, kepala ujung, kepala ekor tak tahu. Dua orang berbalah tahu mana betul, mana salah, biarkan dia. Biar dia selesai sendirilah. Kita tak masuk campur secara sembarangan. Tanpa kita mengetahui kebenaran. Maka Allah ajar orang beriman supaya tidak menjadi golongan fitnah kepada Nabi dan Rasul dengan menyibukkan diri bertakwa pada Allah. Tentang orang yang sibukkan diri bertakwa pada Allah, dia takkan sibuk urusan orang lain. Tapi oleh kerana ada fajwah, ruang-ruang kosong yang banyak, itu kita suka benda-benda gosip tu. Ruang kosong tu banyak sangat dalam hidup. Semayangnya kurang, mengajinya kurang, zikirnya kurang, menuntut ilmunya kurang, maka ada fajwah. Ruang kosong yang banyak. Bila ruang kosong banyak datang, ada, maka yang batil pun masuk. Itu kita nak peduli semua hal orang tu.
dia makan apa, makan tengah hari apa, peduli belaka. Kenapa ruang kosong banyak? Ruang-ruang hiburan dan sebagainya. Maka Allah ajar orang beriman sibukkan diri dengan bertakwa. Kalau kita sibukkan diri kita dengan bertakwa, umpama seorang yang sibuk mengeluarkan dirinya ketika mana rumahnya terbakar. Kalau seorang tu buat dalam rumah yang terbakar, sibuk tak sibuk? Agak-agak dang tak dia masuk Facebook, tengok Facebook ke IG. Wah, imam disibuk selamatkan nyawanya, nyawa keluarganya, mengeluarkan barang-barang paling berharga daripada rumahnya supaya dia tak kena bakaran api tadi. Sama kita hidup di dunia. Kita nak memperbanyakkan amal soleh kerana kedudukan kita di sisi Allah kita tak tahu bagaimana. Dengan umur yang singkat ini. Jadi kita nak sibukkan diri kita, anak bini kita dan mentaati Allah. Kita nak cari barang-barang berharga yang membantu kita mentaati Allah. Maka inilah perintah Allah, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan katalah perkataan yang benar. Ini sentiasa melazimi kebenaran dalam hidup. Kemudian kata Allah Ta'ala sesudah memerintah orang beriman dengan hal tersebut, maka Allah menyebut faedahnya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, itulah kejayaan yang sebenar. Allah nak cerita, bukanlah kita duduk sibuk pada perkara-perkara yang tidak ada berfaedah, tapi sentiasa iltizam dengan mentaati Allah dan Rasul. Dan itulah kejayaan yang sebenar. Bukan kejayaan yang sebenar kita menjadi orang yang pertama tahu tentang suatu isu. Itu bukan kejayaan yang sebenar. Saya yang pertama tahu tentang negara mana paling sekian dengan pengetahuan am kita. Ada orang dia suka pengetahuan am. Dia bijak. Tetapi itu bukan kejayaan kita. Bukan ukuran kejayaan kita sebagaimana ukuran manusia tengok atas dunia ini. Ukuran kejayaan kita ialah taat pada Allah dan Rasul. Dan menjaga mulut kita daripada berkata perkara-perkara yang menghina agama. Bukan kita membela agama. Menjaga perkataan yang tak baik kepada Nabi dan Rasul. Hati-hati. Sehingga kadang-kadang kebencian mereka sebagai contoh hari ini. Kebencian pada poligami. Sehingga dia menyeret sama poligami Rasulullah SAW. Penghinaan itu jadi mutlak. Maka ini satu benda yang boleh membawa pada murtad. Seorang yang tak setuju poligami, dia jangan melampau-lampau sangat. Kerana sebaik-baik manusia atas dunia ini berpoligami. Kita kena tahu benda tu. Sebaik-baik manusia, Nabi SAW. Bukan Nabi-Nabi yang lain, alaihissalatu wassalam. Bukan kita katakan dalam syurga, tak ada monogami, yang ada poligami. Untuk Allah memuliakannya. Sebagai satu nikmat syurga. Tak ada kat syurga orang kahwin seorang. Semua dikahwinkan dengan 2 orang paling minimum. Jadi kebencian seorang pada satu benda, mengheret dia membenci Rasulullah yang mulia. Bila ada seorang peguam, kepala dia entah macam mana kita tahu kepala masuk angin selalu. Lalu bila bercakap dia menghentang Rasulullah. Bila Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, dia kata suami tak tanggungjawab. Tinggal bini dia. Malah dia Islam dan peguam Islam. Cari rezeki sudut tu. Bila hari ni poligami ambil kesempatan pula untuk mengenai poligami. Dan mengheret rumah tangga Rasulullah sekali. Kata ini golongan-golongan yang saya katakan mula menghina secara tidak. Wa imma dia sengaja ataupun secara tak langsung. Supaya kita tak terikut. Kadang-kadang duduk benci sangat. Akhirnya kita beri gelaran yang salah. Kita anggap perempuan yang berkahwin sebagai perampas. Walau dia dibenarkan oleh syarak secara akad yang sahih. Tapi kita namakan dia penyondol, perampas, pencuri. Itu nak jawab dengan depan Allah beri. Allah beri gelaran dia isteri. Lalu kita memberi gelarannya perampas, penyondol. Apa benda lagi? Benda lah letaklah. Orang perempuan tahulah gelaran tu. Lelaki tak tahu sangat. Maka hati-hati gelaran itu di hadapan Allah ketika Allah menamakan dia isteri. Allah namakan dia isteri. Lalu kita cuba namakan dengan nama yang buruk. Maka kita jawab di hadapan Allah. Tak ada nama-nama tersebut. Nama yang elok Tuhan bagi, kita bagi nama tak elok. Tapi yang pelacur-pelacur tu kita bagi nama elok pula. JRO. Ni pelayan customer lah benda nama elok. Mulia mereka. Yang elok ini lalu kita pun cuba perhatikan dalam semua segi. Dia kesalahan secara taktikal dan sebagainya. Maka itu tidak akan menjadi rosak sistem yang baik itu sendiri. Supaya kita sedar nak marah, biar ada sempadan dia. Jangan mengarut macam orang gila. Tak ada agama. Kita orang ada agama. Kita tahu halal haram kat mana. Dosa pahala kat mana. Maka kita bimbang kebencian kita pada satu benda menyeret kita pada membenci benda yang mulia yang kita katakan mula membabitkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Ini bahaya kebencian yang tidak
berdasarkan hawa nafsu. Maka Allah ingatkan kita perkara-perkara ini. Ketaatan kita pada Allah, taatan kita pada Rasul. Saya ingat salah seorang guru kami, dia cerita, dia berceramah depan ni, datuk, dating. Ceramah. Maka bila ceramah tu adalah sentuhan poligami. Dan salah seorang yang hadir tu, dia kata, Datuk, saya lebih suka suami saya simpan perempuan daripada berkahwin. Biar dia simpan perempuan daripada kahwin. Saya lebih rela memaafkan bab tu. Kita lihat bagaimana mereka menghina perkahwinan yang disyariatkan. Kini sampai peringkat tahap tertinggi menghina Islam. Dia biasa orang hina macam tak lama dia, tak lama. Dia cuma tunggu masa dia untuk mendapat hukuman daripada mulut. Kita dah sebut satu hadis. Ada orang bercakap, dia tak peduli perkataan yang dia keluarkan. Sehingga menyebabkan Allah murka. Lalu kita sembang dalam neraka. Perkataan tu dia suka sebut je. Akhirnya perkataan itu akan menjadi bumerang pada dia. Maka hati-hati perkataan yang agak melampau bila kita membenci sesuatu. Lepas tu dia ada sempadan dia. Dia ada perkara yang kita kena sedar. Jangan sama macam orang kafir. Jangan sama macam orang cuba yang saya kata menyeret sistem itu sendiri untuk dihina. Menyeret sistem itu untuk dihina. Maka ini perkara yang juga termasuk dalam menghina agama. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Selepas menyebut contoh jangan menghina, kelak kamu akan dihina lebih teruk bahkan dilaknat oleh Allah. Jadi seperti Bani Israel. Kemudian Allah menyebut tentang amanah yang Allah berikan kepada manusia. Kata Allah, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami bentangkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Fa'abaina. Semuanya enggan. An yahmilnaha, untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan merasa berat dengannya. Allah Ta'ala beri amanah. Apa itu amanah? Kata ulama, amanah yang besar ini, yang diberikan oleh Allah ialah hukum-hukum syarak. At-takalif asy-syar'iyyah. Iaitu hukum-hukum syarak yang berupa halal, haram, dosa, pahala. Nak melakukannya perlukan kepada mujahadah. Nak melakukannya perlukan kepada kesungguhan. Nak melakukannya perlu menghadapi pelbagai bentuk halangan. Hawa nafsu, syaitannya, dunia yang begitu teruk. Ia lebih susah daripada hal yang lain. Maka Allah bila mensifatkan solat sebagai contoh dari sebab amanah. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Sesungguhnya solat tu berat. Melainkan orang yang tunduk patuh pada Allah. Tuan-tuan tengok kalau kita tanya, solat tak solat? Berat ke solat? Dia duduk gym 3 jam, 4 jam. Tapi solat tak boleh. Dia duduk padang bola 3 jam, 4 jam berarti. So tanya solat tak boleh. Mana berat solat dengan main bola ni? Zahirnya tengok solat ni berapa minit. Satu gerakan yang ringan. Mudah, santai, rehat. Itu kadang-kadang dalam solat pun boleh tidur sebab rehat sangat. Tidur masa sujud. Tidur antara 2 sujud. Dia satu gerakan yang biasa saja, lembut. Bukan keras. Tapi kenapa Allah namakan solat tu berat? Berat nak buat. Saya kata orang boleh duduk gym 3 jam, 4 jam. Berpeluh, berkeringat. Orang boleh berlari ni 20-30 km. Boleh berenang, boleh main basikal. Boleh buat semua benda aktiviti lasak, ekstrim. Dalam kehidupan mereka. Boleh buat hiking, boleh buat. Tapi bila bab sembahyang je, ramai tak sembahyang. Boleh duduk dalam kereta panas kalau berlomba. Tapi bab sembahyang, masalah. Boleh berendam dalam lumpur. Suruh sembahyang, masalah. Berat. Sebab itu takalif syariat ni berat sebenarnya. Dia berat bukan dari sudut fizikalnya, berat dari sudut hati. Bila hati tidak tunduk pada Allah, maka benda itu jadi berat. Nak bangun sembahyang, berat. Atau nak bangun subuh. Bukan ringan, berat. Lepas itu bandingkan waktu maghrib dengan waktu subuh. Beza. Waktu subuh, 1 sah. Maghrib, 4 sah. Nampak berat tak subuh? Berat. Orang sama. Orang sama berat. Orang yang ada on, off, time dia ringan, dia on. Dia berat, off dia. Berat, bukan senang. Kalau kita boleh pergi solat maghrib berjemaah, sekian. Tapi subuh, kantuk. Itu belum cerita menuntut ilmu pula. Ada yang ramai datang masjid, tapi bab menuntut ilmu, sekerap pula tinggal. Itu belum cerita yang tak tidur dalam kuliah, berat. Dia kalau tengok cerita, dia tak tidur. Tengok bola, tak tidur. Bola dia tengok. Bola tu tak cakap apa, dia boleh tengok, tak tidur.
Tapi ceramah ni dengan dia banyak maklumat, dia boleh tidur. Makin banyak maklumat kita bagi, lagi dia tidur. Berat ni. Berat. Jadi ini semua menandakan takalif syariah ni memang berat secara jiwanya. Sebab itu Allah menyebut perkataan khusyuk. Khusyuk di hati. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya solat itu berat melainkan kepada orang yang khusyuk. Yang ni orang yang hati dia. Hati kuat, memikul amanah. Allah cerita amanah ni berat bila Allah tawarkan pada langit, Allah tawarkan pada gunung, Allah tawarkan pada bumi. Semuanya merasa berat. Nak istiqamah ni berat. Kata Ibn Abbas, amanah itu ialah taat dan melaksanakan kefarduan. Telah ditawarkan kepada banyak makhluk tetapi diterima oleh Adam AS. Dalam hadis diceritakan ketika mana ditawarkan kepada selain daripada Adam. Falam yutiqnaha, mereka tak nak, mereka engkar, mereka tak mau memikulnya. Faqala li Adam, kemudian Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya aku bentangkan amanah ini pada langit, pada bumi, pada gunung, mereka semua tidak mampu. Fahal anta akhidun bima fiha? Apakah kamu akan ambil perintah ini? Lalu kata Adam, ya Rabb, wa ma fiha? Wahai Tuhanku, apa dia amanah yang berat itu? Maka Allah berfirman, in ahsanta juzita wa in asa'ta uqibta. Kalau kamu buat baik, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu akan dapat hukuman. Buat baik, pahala. Buat jahat, dapat hukuman. Fa'akhadha Adam fatahammalaha. Lalu Adam memikul. Mengambilnya. Tak apa, kalau macam tu nak. Maka Adam AS menerimanya. Maka yang pertama, Adam dah buat salah. Jadi memikul dia dah buat salah. Dengan memakan buah larangan. Untuk menunjukkan dia berat atas para Nabi. Dan Allah menyebut tentang jinsul insan. Sifat kebanyakan manusia. Ay aglabuha. Wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Amanah ini dipikul oleh manusia yang terkenal dengan sifat mereka zalim dan juga jahil. Maksudnya kata ulama, kebanyakan manusia ini cenderung kepada zalim. Apa maksud zalim? Langgar. Lagi jahil. Apa maksud jahil? Artinya mereka ini tak tahu akibat dia langgar. Dia ingat kecil langgar. Tuan-tuan kita kalau saman langgar lapar syarat tahu 300 bayar. Kita bila langgar perintah Allah ni, kebanyakan manusia ingat biasa je. Tak apalah, nanti kita minta ampun. Dia tak tahu akibat tu besar. Setiap pelanggaran hukum Allah bukan kecil. Bukan siapa yang tidak bertaubat dengan setiap apa yang dia lakukan dosa, dia pasti kena akibatnya di dunia sebelum akhirat. Mesti dia kena. Melainkan dia bertaubat atas kesalahan dia tu. Kadang-kadang kita salah cakap sebagai contoh. Maka bertaubat atas perkataan kita yang salah. Tidak, hukuman tu dia akan datang. Kita cakap besar sikit, maka datang hukuman. Taubat cepat dengan perkataan tu. Kita buat salah sekian-sekian, akan datang hukuman. Sebagai mukaddimah. Sebagai deposit. Sebelum hukuman akhirat. Datang deposit, kena. Akhirnya, apa pun yang berlaku pada kita atas dunia ini, kerana perbuatan dosa kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa musibah-musibah yang berlaku pada diri kamu di dunia ini kerana dosa-dosa kamu. Dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa mata kita, maka akibat tu pun datang. Hati-hati setiap orang yang buat dosa. Ramai manusia dengan jahilnya menganggap dosa itu cuma kecil biasa. Digambarkan sifat munafik. Mereka menganggap dosa itu umpama lalat sehingga ke hidung lalu mereka halau. Tapi kalau salah manusia pandang besar sungguh. Kita salah orang takut. Kena saman takut kalau tak bayar. Tapi yang tak semayang, tak qada, tak takut. Yang puasa tak qada, tak takut. Yang zakat tak qada, tak takut. Ni kalau saman takut dia, nanti kena itu, kena ini. Akibat dosa itu sebenarnya lebih besar daripada akibat hukuman manusia. Tapi itulah kebanyakan perangai manusia. Jahil. Tak tahu. Bila tak tahu tadi, akhirnya dalam kehidupan mereka, banyak musibah menimpa mereka. Tanpa mereka tahu ingat akibat dosa mereka. Kita pun mengeluh sana, mengeluh sini. Susah sana, susah sini. Tertekan sana, tertekan sini. Kita lupa itu dosa kita. Kita ingat ini masalah punca dari orang lain. Salah mu lah. Bukan, kita. Kita jadi lebih lupa lagi bila kita cuba banyak menyalahkan orang lain. Banyak menyalahkan orang. Ni sebab dia, sebab dia. Sampai kita tengok sebab kita, apa dia? Ya, jenis manusia tak mengaku salah kerana kejahilan dia. Manusia yang alim,
dia akan mengaku salah. Sebab itu Adam AS, waktu turun di bumi apa yang dibuat, dia mengaku salah. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam memilih kalimah paling cerdik dalam hidup dia. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Dia tak kata iblis tu jahat. Ya Allah, iblis tu jahat. Dia kata kami zalim. Iblis tu memang jahat pun. Nafsu tu memang jahat pun. Tapi ianya terpulang pada kita. Diri kita. Maka sebab itu Adam AS dia kata, ya Tuhan kami zalim diri kami. Kalau engkau tak ampunkan kami, tak rahmati kami, maka kami akan menjadi orang yang turut dihukum. Maka dengan kalimah tadi Adam diterima balik. Dan Waqar bila minta dia ajarkan doa yang dia akan baca dalam solatnya, maka Nabi ajar kepada dia doa mengaku salah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa illam taghfir li wa tarhamni fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, aku melakukan kezaliman yang besar lagi banyak. Besar banyak. Pada Waqar tu dosa besar apa? Abu Bakar Siddiq cuba sebut dosa dia. Kita pun tak tersebut. Dia orang baik. Tapi apa pengakuan dia? Yang Nabi ajar. Wahai Tuhanku, aku zalim padamu dengan kezaliman yang besar lagi banyak. Sesungguhnya tiada mengampuni dosa melainkan engkau. Maka ampunkan dosa dan rahmati aku dengan rahmat di sisimu. Engkau pengampun, engkau penyayang. Ini doa yang Rasulullah ajar pada Abu Bakar Siddiq. Jadi kita pula tak nak mengaku salah. Tak, orang lain semua salah. Bukan saya salah. Semua orang lain salah. Kata ini kebodohan yang kita pilih. Sehingga dia tidak menghilangkan tekanan dan stres itu. Kalau tekanan kita boleh hilang dengan masalah. Stres kita boleh hilang. Sebab kita belum mengaku salah. Waktu kita mengaku, Allah angkat beban. Lagi tak mengaku, lagi kita kata A salah, B salah, C salah, D salah. Semua salah. Saya tak salah. Saya tak salah. Saya pasti tahu Allah bersama saya. Oh, ayat dia, Allah bersama dia. Orang lain semua salah, Allah bersama dia. Kata Allah bersama orang yang mengaku salah. Itu dia kena ingat. Allah tak akan bersama orang tak mengaku salah. Yang kata orang lain salah, kemudian dia kata Allah bersama dia. Allah bersama dengan orang mengaku salah tu. Untuk diperbetulkan diri. Sebab tu semua para Nabi dia ajar untuk mengaku salah. Walaupun mereka maksum. Ini Nabi Allah Yunus. Dia ajar mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahai Tuhanku, aku ni orang zalim. Itu Nabi AS. Aku zalim. Kita rezeki kurang. Ini sekian duk salah. Majikan saya lah teruk. Tak, kita tak nampak kita. Dosa kita. Kita mungkin tak keluar zakat. Mungkin kedekut. Mungkin tak tolong adik-beradik. Mungkin. Kerana kita dihijab dengan kesalahan sendiri untuk melihat kesalahan orang lain. Yang paling aneh lagi dah tahu salah, sombong lagi duk kata orang lain juga salah. Tak ngaku dia salah. Kata jangan jadi orang macam tu. Kita diajar dalam banyak ayat Quran dan hadis. Bila lihat satu musibah, kalau kita nak cepat musibah itu diangkat daripada kita mengaku salah. Jangan duk cari orang lain mana yang salah ni. Ni salah ni, A salah, B salah. Jangan. Tekanan itu terus akan menekan kita. Tapi sewaktu kita mengaku salah, Allah angkat tekanan tadi. Maka lapang, ya Allah, kalau ini kesalahanku, maka kau ampunkan aku. Kalau apa yang berlaku kerana dosa aku, kau ampunkan aku. Jadikan aku melihat keaibanku sendiri untuk aku baiki. Akhirnya dia dengan mudah dilapangkan dadanya, diangkat bebannya. Jadi kalau jawapan bagi orang kata, Ustaz, saya buat macam-macam, tetap saya terasa beban dengan masalah saya. Sebab saya kata awak tak mengaku awak salah. Kalau awak mengaku awak salah kerana Allah. Buang ego tadi mengaku. Kalau tak nak mengaku depan orang tak apalah. Tapi mengaku depan Allah awak salah. Ada perjalanan hidup kita yang salah. Kita sedar atau kita tak sedar. Maka Allah menyebut tentang sifat manusia tadi. Zalim dan jahil. Kemudian kata Allah. Liyu'adzib Allah. Dan Allah pasti akan mengazab orang munafikin. Bila Allah cerita orang beriman memikul amanah. Walau ia berat tapi Allah tahu akan keampunan. Tapi orang munafik dan orang kafir terus menyanggah dan tidak pernah bertaubat. Maka kata Allah, Allah akan mengazab orang-orang munafikin. Kenapa didahulukan munafikin? Kerana mereka lebih teruk daripada orang-orang musyrikin. Kita dah sebut orang munafikin, dia ada 3 watak mereka.
Yang pertama, mereka menyembunyikan kekufuran. Yang kedua, mereka sentiasa ragu-ragu dengan perintah Allah. Yang ketiga, mereka sentiasa membawa berita-berita fitnah kepada orang Islam. Sebut al-murjifun. Golongan yang menyebor-nyeborkan setiap fitnah. Ini 3 sifat munafik. Maka Allah mendahulukan golongan munafik untuk diazab. Untuk Allah mengazab orang munafik, lelaki atau perempuan. Untuk menunjukkan perempuan pun ada munafik, bukan lelaki je. Sebab kita tahu kategori ini. Bukan Allah sebut kategori orang baik, lakinya ada, perempuannya ada. Sama juga kategori jahat, lakinya ada, perempuan. Kemudian Allah menyebut wal musyrikin wal musyrikat, dan lelaki kafir dan perempuan kafir. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah sentiasa menerima taubat orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Bila Allah menyebut amanah untuk dipikul, pasti akan berlaku kecuaian. Maka Allah tawarkan keampunan. Betul dalam amanah tadi, satu orang kita dah tinggal solat sekian tahun. Kita taubat, qada balik, maka Allah ampunkan. Kita tak pernah sedar itu wajib zakat. Kita qada balik dan kita minta ampun, Allah ampunkan. Kita dah terlibat dengan banyak benda haram. Kita taubat dan Allah akan ampunkan. Di mana kita nak taubat, maka Allah akan ampunkan. Wa kana Allah, kerana Allah itu sifatnya Ghafuran, pengampun. Bukan sekadar pengampun, Rahiman, penyayang. Selepas Allah ampun, Allah sayang. Dia berbeza dengan kita manusia. Lepas kita maafkan, belum tentu kita sayang. Belum tentu. Barangkali belum tentu kita simpan. Maaf, tapi simpan. Tapi sifat Allah tidak. Allah bila dia ampun, Allah tak simpan benda tu. Allah ikuti dengan sifat sayang Allah. Sehingga bila berdiri orang ni di hadapan Allah, maka tidak disebut lagi kesalahan yang dilakukan di dunia, kerana Allah menyayanginya. Kerana Allah mengampuninya. Dan didapati buku catatannya tidak tercatat benda jahat yang dibuat di dunia dahulu, kerana Allah telah menghapuskan catatan. Demikian Allah memuliakan setiap orang beriman yang bertaubat. Sebab itu kita diajar kat dunia ni, bahkan kita belajar dari sejarah Nabi Adam, turun dia taubat. Sampailah Adam wafat. Maka kita juga demikian, kita nak terus bertaubat sampai kita wafat. Jangan sampai kita tak nampak salah kita kat mana. Kita memang ada salah. Setiap hari ada salah. Salahnya bagaimana kita tak tahu. Kita tak tahu kesalahan tersebut. Sebagian mungkin kita tahu, sebagian kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, kita manusia yang sentiasa terdedah dengan dosa. Macam kereta lah. Rosak tak rosak, maintenance jalan. Takut-takut akan rosak. Kita pun tak tahu. Tapi maintenance jalan. Maka sama juga kita. Taubat tu jalan. Siang, malam, pagi, petang, istighfar dan taubat. Pada setiap dosa yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Dan kelak Allah Ta'ala tunjuk apa yang sebenarnya dosa kita. Untuk kita perbetulkan benda tu. Supaya kita terlepas daripada hukuman Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.